إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، خصوصا إلى إمام شيخ الإسلام مقدم الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah sebelum daripada kita memulakan kuliah kita pada malam ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah dengan membaca selawat asy-syirri. Mudah-mudahan kita bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memberi pertolongan dan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada seluruh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang berada di bumi Palestin. Seperti mana yang kita tahu, angka korban yang telah berlaku sehingga ke saat dan detik ini melebihi daripada jumlah 10,000 orang, ramai bahkan 10,000 lebih. Jadi ini suatu penindasan, suatu kejahatan, suatu kezaliman yang tidak pernah berlaku dalam dunia. Maka kita mohon munajat kepada Allah, dan ini juga salah satu daripada bentuk jihad kita kepada Allah melalui munajat dan juga doa kita kepada Allah, supaya Allah Ta'ala menghancurkan, Allah Ta'ala memusnahkan, Allah Ta'ala merobek-robekkan segala pakatan-pakatan yang jahat oleh tentera Zionis laknatullah, dan Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada seluruh umat Islam, khususnya di bumi Palestin. Bahkan apa yang berlaku ini juga sebahagian daripada tanda-tanda yang Allah Ta'ala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabarkan apa yang akan berlaku pada akhir zaman. InsyaAllah kita niat dan kita bayangkan wajah-wajah dan juga saudara-saudara kita di Palestin sana. Moga kita niatkan selawat ini Allah Ta'ala memberi bantuan melalui seluruh tentera-tenteranya di kalangan para malaikah dan juga rijal-rijal yang membantu agamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lima wa at-tazakkura wa at-tazkira wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasra 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin dan muslimat, ayahanda, bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat keamanan dan juga keislaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat ini secara berterusan dan berkekalan. Dan tidak lupa juga, marilah sama-sama kita melipat gandakan munajat dan doa kita buat saudara-saudara kita di bumi Palestin yang mana rentak dan gayanya tidak ada kesudahan. Semakin hari semakin ramai mangsa-mangsa yang dibunuh oleh tentera-tentera Zionis. Maka di antara perkara yang kita boleh lakukan selain daripada kita cuba untuk mengeluarkan dan mengorbankan sebahagian daripada harta kita untuk menolong saudara-saudara kita di sana, maka janganlah sesekali kita berhenti dan bermunajat kepada Allah supaya Allah memberikan pertolongannya kepada saudara kita, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehinggalah dia mencintai saudara-saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Kita sambung pengajian kitab kita Risalatul Muawanah wal Muzaharat wal Muwazirati lirraghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah lil Imam Syekhul Islam Qutubud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dan dari asar sahabat. Asar ni maknanya bukanlah suatu hadis, tetapi suatu peninggalan, suatu pesanan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Inna Allah ya'jabu minal 'abdi idza qama 'an firashihi wa baina ahlihi ila salatihi wa yubahi bihi malaikatahu wa yuqbilu 'alaihi biwajhihi al-karim. Allah Ta'ala kagum oleh perbuatan hamba-Nya yang bangkit dari tempat tidurnya dan dari sisi istrinya untuk mengerjakan sembahyang, yakni mengerjakan ibadah salat tahajud. Lalu dia, yakni Allah Ta'ala, membangga-banggakan sang hamba di hadapan para malaikatnya serta menghadapkan wajahnya yang mulia kepada si hamba. Baik, jadi kita sambung perbahasan ataupun nasihat di dalam kitab kita ni masih lagi membicarakan tentang salatul lail, sembahyang malam. Dan termasuklah sembahyang malam itu iaitulah salatul tahajud. Nah, jadi salatul lail ini apa-apa sahaja sembahyang sunat yang kita lakukan setelah kita mengerjakan sembahyang isyak, maka termasuklah kita tu mendirikan malam, qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini tidak semestinya dilakukan pada 2/3 malam dah. Lepas pada isyak tu kita semaya sunat tarawih misalnya di bulan Ramadan, ataupun apa-apa sahaja sembahyang sunat yang kita buat semaya witir, maka termasuklah kita tu orang yang telah mendirikan malam, orang yang telah mengerjakan salatul lail. Baik, cuma ada beza di antara salatul lail dengan salatul tahajud. Salatul tahajud ini salat yang mustaqil, salat yang khusus kaifiatnya dan mesti dilakukan setelah kita terlena terlebih dahulu, terlelap setelah kita mengerjakan sembahyang isyak ataupun setelah masuknya waktu isyak, maka bolehlah kita mengerjakan solat tahajud. Sebab dalil yang kita baca sebentar tadilah. Baik. Jadi Allah Ta'ala ni kagum dengan perbuatan hamba-Nya. Mana apa Allah Ta'ala kagum? Mana Allah Ta'ala sangat menyukai, sangat mencintai. Jadi kita ni nak dekat dengan Allah, tidak ada cara lain melainkan kita kena mengurangkan waktu malam kita tu untuk Allah, dibandingkan kita menggunakan waktu tersebut untuk selain daripada Allah, sekalipun kita kata perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang harus. Jadi orang yang hampir dengan Allah, orang yang mendapat nazrah pandangan Allah, orang yang mendapat keistimewaan di sisi Allah, dia ni hamba yang istimewa kita kata. Maka hendaklah dia mengekang mata dia, menahan keseronokan-keseronokan, keasyikan-keasyikan, kelazatan-kelazatan daripada tidur dia, semata-mata dia nak munajat kepada Allah. Dan
bangun pada pertengahan malam ini merupakan sunnah bagi orang-orang yang soleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para salafus soleh. Memang mereka itu membahagikan masa malamnya, dilebihkan untuk Allah nak dibandingkan selain daripada Allah. Sebab tu dia dapat satu kedudukan yang tinggi, satu martabat yang mulia, satu martabat yang istimewa di sisi Allah. Kita sekarang ni benda hak payah nak bangun malam, kan? Tapi bila bulan Ramadan mudah pula kita nak bangun malam, nak bangun makan sahur, kita kata, kan? Pukul 5 boleh bangun, pukul 4 boleh bangun. Mana Allah permudah je kita nak bangun tu, lepas sahur, lepas makan dan sebagainya, boleh semaya sunat tahajud, boleh semaya sunat taubat, boleh semaya sunat macam-macam semaya sunat, boleh mengaji Quran, boleh berzikir, boleh bertafakur dan sebagainya. Tapi habis Ramadan, habislah tahajud kita tu, habislah qiyamul lail kita tu, habislah mendirikan 23 malam. Sebab apa jadi gitu? Sebab itu kata ulama, kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah kamu hamba yang rabbani, hamba kepada Tuhan, bukan hamba kepada Ramadan. Tiba Ramadan baru nampak di masjid, baru nampak rajin rajin bersedekah, baru nampak rajin buat kebaikan, baru nampak rajin qiyamul lail, baru nampak rajin sembahyang dan sebagainya. Hilang je Ramadan, berlalu je Ramadan, muka pun tak nampak mana dah di masjid. Nah, kita lah maknanya kita sendiri tu. Jadi sebagai ulama kata itulah bahagian daripada rahmat bulan Ramadan ni. Rahmat bulan Ramadan ni, setiap orang itu Allah akan bagi kepada dia taufik, Allah bagi kepada dia inayah untuk buat ketaatan. Sebab itu dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, apabila datangnya bulan Ramadan, ada satu suara, yakni suara malaikat lah, ya baghiyal khair, wahai orang yang hendak melakukan kebaikan, aqbil, mari. Sebab bulan ni sinonimnya dengan ketaatan, sinonimnya dengan ibadat, sinonimnya dengan kebaikan. Allah persilakan para malaikat mengalalukan siapa dia nak buat ketaatan. Dan oleh sebab itu juga Allah pemudah kepada kita bulan Ramadan ni untuk buat ketaatan. Kemudian suara malaikat ni juga kata, ya baghi syarr, wahai orang yang nak buat kejahatan, masih ada keinginan lagi nak buat maksiat masuk bulan Ramadan, aqsir, berambuh, tahan, jangan buat pada bulan ni. Sebab bulan ni tidak sesuai untuk kita melakukan kejahatan dan juga kemaksiatan di bulan Ramadan lah khusus. Jadi bila dah berlalu bulan Ramadan tu, tak ada dah penyeru tu kan, kita pun balik pada asal. Syaitan yang dibelenggu, yang diikat, yang dirantai di dalam neraka tu pun dah bebas dah. Pasal kita kan? Jadi malah habis dah, tak ada dah. Tapi nak banyak orang yang rabbani ni, memang itu amalan dia. Dia tidak ada beza. Mari bulan Ramadan ko, berlalu bulan Ramadan ko, ketaatan dia kepada Allah sebanyak tu, ketaatan kepada Allah setara tu, hati dia dengan Allah pun setara tu, tak ada beza. Sebab Ramadan mari dia rasa gembira, sebab ini keluasan Allah yang Allah beri kepada dia, digandakan amalan yang sunat sehingga seperti fardu, digandakan yang fardu sehingga 70 kali ganda. Jadi dia rasa gembira. Habis Ramadan tu, hati dia duduk berasa, bila lah nak mari pula Ramadan. Bahkan dia mengharapkan Ramadan ini berlaku sepanjang tahun. Sebab apa? Sebab kedekatan hati dia dengan Allah. Jadi ada setengah daripada para ulama, dia menyebutkan martabat orang yang mengingati kematian, zikrul maut. Ada orang, ada 3 keadaan orang yang mengingati kematian. Pertama, orang yang memang dalam hati dia tak pernah mikir pasal mati.
Mati ni dia panggil kiamat yang kecil bagi kita. Kan? Bahkan dia tak suka kalau orang bercakap soal kematian. Muka selalu kecek pasal mati, aku tak sedengar. Sebab apa? Sebab dalam hati dia tu penuh dengan cita-cita. Tak sedengar kematian. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, dia benci kepada kematian. Bahkan kalau kita tengok antara penyakit yang Allah Ta'ala letak, yang Allah Ta'ala campur kepada orang-orang kafir Zionis laknatullah. Pokok dia ni benda dia tak sah sekali adalah kematian dan juga hilang kecintaan kepada dunia. Jadi di antara perkara usaha setengah ulama, antaranya Yusuf Qaradawi kata, bila kita boikot macam sekarang isu boikot, ada orang kata tak payah boikot, ada orang kata kena boikot. Jadi kita ni nak pilih yang mana? Jadi jalan yang terbaik kita carilah produk ataupun kita kata bagai-bagai yang tidak menjamin kepada ekonomi mereka satu, ataupun pilihlah barangnya kita penduduk setempat, waktu yang terbaik. Kalau tak mampu juga tak apalah, setakat kemampuan kita. Bukan soal hukum boikot tu wajib ataupun tak wajib. Soalnya sekarang kesan dia, ada kesan, ada. Sedikit sebanyak dia memberi kesan. Walaupun kita kata ada setengah-setengah syarikat di negara kita ni, mereka tak ada pun hubungan dengan pihak Israel dan sebagainya, tapi mereka tetap menggunakan jenama yang dikeluarkan oleh mereka, oleh puak-puak Israel, dan ada bayaran royalty. Itu yang perlu kita ingat. Jadi bila kita boikot secara menyeluruh, orang tak sih beli. Tak sih itu sebab apa? Sebab kita memikirkan nasib saudara atas rasa ukhuwah Islamiah, atas rasa kecintaan kita. Adakah tidak diberi pahala? Diberi pahala, dilihat oleh Allah sekiranya niat kita tu baik. Lepas tu kalau orang tak sih boikot, orang nak beli atas niat dia, mungkin dia nak menolong saudara dia, nak menolong orang yang mencari rezeki, adalah orang Islam juga. Ya, terserah. Bagi dia, itu pandangan dia, itu pendapat dia. Tapi nak cerita, antara benda orang Yahudi takut, orang Israel ni tak sih, bila mana produk dia tu tidak diguna, orang pulaukan, orang boikot lah kita kata. Sebab apa? Orang Yahudi ni dia tak boleh kalau harta dia, milik dia di apa kita kata mendapat kerugian lah. Kita kata mendapat kerugian. Seperti mana yang pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika mana peperangan Khaybar. Jadi orang Yahudi ni tak boleh keluar. Akhir sekali Nabi beritahu supaya Nabi membakar sebahagian daripada ladai-ladai ladai-ladai tanaman mereka. Jadi bila buat begitu, jadi hati dia orang itu tak boleh. Bila melibatkan kerosakan harta benda yang dia miliki, melibatkan kerugian dan sebagainya, dia tak senang dulu. Sebab apa? Sebab hak tu penyakit yang Allah Ta'ala dah campur dalam hati dia. Tak say kepada kerugian, cinta kepada dunia, dia benci kepada kematian. Dan mereka paling tidak suka tak say dengar tentang kematian. Kematian terhadap diri mereka lah. Adapun kematian terhadap orang Islam ni, yang tu yang memang dia orang suka, dia orang seronok. Baik. Jadi bukan cerita pasal hukum boikot dan tak boikot, waktu tu terserah pada diri masing-masing lah. Cuma nak ayat kesal daripada tu ada. Dan syarikat-syarikat yang menggunakan jenama-jenama pihak Yahudi, pihak Israel ni, memang mereka membayar sedikit sebanyak royalty, sedikit sebanyak, walaupun tidak banyak. Tapi sedikit sebanyak tu cuba kita kira lah, setiap tahun dan sebagainya. Dia kesal daripada boikot tu, ya memang dia kesal. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ulama menyebutkan orang yang mengingati mati ni ada tiga. Pertama, orang yang tak saya dengar tentang khabar kematian. Hati dia tak boleh kalau dengar kepada orang bercakap pasal mati atau apa, dia marah. Sebab mati-mati ni sesuatu yang boleh memutuskan segala kelazatan. Nabi kata, perbanyakkanlah kamu mengingati
Hadhihi lazzat, pemutus segala kelazatan, iaitulah al-maut. Yang kedua, ada orang dia ingat kepada kematian, dia ingat, dia zikrul maut. Dengan sebab dia ingat tu, dia menjauhi kemaksiatan, dia banyak bertaubat kepada Allah, dia melazimi dengan ketaatan. Sebab apa? Sebab dia fikir pasti dia akan mati. Sebab mengingati kematian itu juga menyebabkan kita ni berasa sedap, berasa lazat ketika kita sembahyang. Di antara cara nak khusyuk dalam sembahyang, ingat inilah sembahyang yang terakhir kita nak kerjakan. Lepas ni mungkin akan mati dah, turun-turun masjid. Semua dalam ilmu Allah kita tahu. Yang ketiga, bagaimana keadaan orang yang mengingati mati ini? Mereka bukan berada di tahap yang kedua, tetapi dia berasa seronok, tak sabar bila kematian ini nak menjemput diri dia. Kerana apa? Kerana ketika mana dia bertemu dengan kematian, ketika itulah dia berjumpa dengan kekasih dia, Allah Ta'ala. Dia menikmati segala janji-janji yang Allah Ta'ala telah putuskan, yang Allah Ta'ala telah janjikan. Inilah yang berlaku kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin sana. Nah, kematian bagi mereka, walaupun kita kata dari segi kemanusiaan sangat jahat, sangat tidak patut orang tentera-tentera Zionis lakukan. Seolah-olahnya nyawa mereka itu lebih murah daripada nyawa binatang. Seolah-olahnya begitu jahat, zalim. Apalagi perkataan yang kita boleh guna kepada tentera Zionis ni, sehingga sekolah tu ditutup sepenuhnya. Sebab apa? Sebab tak ada murid mati belaka. Nah, kalau kita orang Islam tak rasa terkesan dan kita tak rasa kita ni sebahagian daripada mereka, di mana keimanan kita? Nah, bayangkan kalau perkara ni berlaku di tempat kita, kalau 10,000 orang lebih ni, kalau di kawasan Teluk Alun ni tak habis, tak ada seorang habis hak tinggal. Hak tinggalnya patah saja. Nah, hak tinggalnya bubuh saja. Mati kena bom, mati kena bunuh. Nak wayaknya jahat. Tetapi di samping itu, apa janji Allah kepada mereka? Nah, anak-anak yang mati syahid sekarang ini sedang melambai-lambai ibu mereka untuk menarik tangan ibu-ibu mereka di akhirat kelak bersama-sama di dalam syurga. Itu janji Allah, itu kenikmatan dari sudut lain. Maka bagi mereka kematian itu bukan lagi suatu perkara yang hendak ditakuti. Sebab dia nampak janji akhirat itu lebih nikmat, janji akhirat itu lebih lazat, janji akhirat itu lebih besar daripada kehidupan dunia yang penuh dengan kejahatan dan juga kezaliman. Baik, itu 3 martabat orang yang rasa takut kepada Allah dan orang yang mengingati tentang kematian. Sama juga dalam keadaan orang yang bangun pada 2/3 malam ini untuk bermunajat kepada Allah, maka ketika itu hati dia tu sudah dekat dengan Allah. Allah pilih dia, dan ketika itu waktu mana, bulan apa sekalipun tidak membezakan ketaatan dia kepada Allah. Baik. Lalu apa lagi? Jadi Allah kagum dengan perbuatan hamba-Nya yang bangkit dari tempat tidurnya dan dari sisi isterinya untuk mengerjakan solat tahajud. Nah, ni hak payah sekali ni. Tamu-tamu kalau musim hujan tadi. Sejuklah, payahlah, lebaklah. Lalu yakni Allah Ta'ala membangga-banggakan sang hamba ini yang bangun pada pertengahan malam di hadapan para malaikatnya serta menghadapkan wajahnya yang mulia kepada si hamba. Ni dipanggil lafaz majaz sahaja, kinayah. Maksudnya kita mendapat nazar Allah, perhatian Allah, pandangan Allah, bayangan Allah. Kita tu mendapat kecintaan Allah. Allah cinta kita, Allah redha kita. Jadi apa lagi yang kita nak dalam hidup ni? Kemudian kata Imam Al-Haddad, ketahuilah bahawasanya sungguh sangat buruk sekali apabila ada orang yang menuntut jalan akhirat. Jalan akhirat ni khususnya dipanggil
para salikin, orang-orang salik, nah, orang-orang yang bersimpuh, orang-orang yang berdagu di bawah bimbingan guru-guru yang mursyid, orang-orang yang nak membersihkan hati dia, orang-orang yang benar-benar nak mendapat cinta Allah, nah, orang yang nak menuju kepada hadratillah, itu dipanggil para salikin. Orang yang salik, orang yang jalan nak menuju kepada redha Allah. Jadi sungguh buruk dengan makna sangat aib apabila ada orang yang menutup jalan akhirat. Kita ni nak jalan menuju kepada redha Allah, nak menuju kepada hadratillah, nak jadi salik. Salik ni orang yang lebih khusus lah. Semua kita ni secara umumnya salik belaka, orang nak menuju kepada akhirat belaka, tapi nak ambil jalan yang lebih khusus supaya kita ni mendapat cinta Tuhan. Nah, para mukhlisin, para ahlillah, para awliyaillah. Namun yakni para salikin tadi ni tidak bangun malam untuk bersembahyang, untuk bersolat. Sebab itu kata ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baik pada kebanyakan manusia, al-abrar, mana orang awam ni benda tu okey dah, tak ada masalah. Nah, sayyiatul muqarrabin sebenarnya buruk, sebenarnya tidak molek pada pandangan orang yang dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita, contohnya kita kata orang yang menghafal Quran, orang yang mengaji pondok, orang yang ambil tarikat, orang yang berzikir dengan ahli sufi misalnya, nak jadi ahli sufi. Nah, tapi bangun malamnya malah dia berzikir saja. Nah, ataupun kita kata duduk qasidah saja. Bukan salah di qasidah, bukan salah di selawat, bukan salah di zikir, bukan salah di menghafal Quran, bukan salah di mengaji pondok, dak. Tapi ingat apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdadal ilma lam yazid huda. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah. Apa makna tidak bertambah hidayah? Tak bertambah taat dia kepada Tuhan, tak bertambah kebaikan akhlak pada diri dia. Ilmu semakin banyak mengaji, tapi taat semakin malah, taat semakin tak buat, akhlak semakin jahat, semakin buruk. Ketahuilah sesungguhnya orang ini semakin jauh dengan Tuhannya. Apa tujuan dia belajar ilmu kalau bukan untuk dia dekatkan diri dia dengan Allah? Apa tujuan dia berzikir? Apa tujuan dia berselawat kalau bukan untuk dia menghaluskan hati dia, menipiskan rohani dia dekat dengan Allah? Bukankah seorang penuntut jalan akhirat itu selalu menginginkan tambahan dan bersiap-siap menerima nafahat? Nafahat ni makna pemberian Allah, anugerah Allah sepanjang waktu. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang-orang yang beriman, khususnya para ahlillah. Kerana apa? Fa innahu, mereka itu melihat sesuatu itu dengan binurillah, cahaya Allah. Kenapa dia lihat dengan cahaya Allah? Kerana hatinya dekat dengan Allah. Jadi apa-apa benda nak berlaku, mereka terlebih dahulu mendapat isyarat daripada Allah. Mereka terlebih dahulu mendapat firasat daripada Allah. Kerana firasat orang yang beriman itu adalah firasat yang benar, bukan firasat daripada syaitan, bukan firasat daripada iblis. Firasat yang benar. Sebab tu kita kadang-kadang kita bercakap ada orang ni mulut masing, mulut keramat, kemudian dia royak tu jadi. Ya, tapi bukan dia minta benda tu berlaku pada diri kita, pada diri dia dah. Tapi Allah beri pada dia kelebihan. Allah tunjuk kepada dia jalan yang benar. Allah tunjuk kepada dia jalan yang tepat atas setiap tindakan dan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kullu lailah. Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu yang mustajabah, waktu yang mustajabah, waktu yang mustajab. Mustajabah ni macam mana kita nak ayat? Ada doa kita minta dengan Tuhan tu tak rajin Tuhan tolong, Tuhan terima. Doa kita doa yang mustajab. Dan setiap orang kena yakin doa dia tu adalah doa yang pasti Allah akan makbulkan. Nah, jadi nak doa yang mustajabah, doa yang dimustajabkan oleh Tuhan, kena cari time dia. Ada. Sebab doa yang mustajabah ni ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat. Kalau berkaitan dengan tempat, kita kata di hadapan Baitullah, di hadapan Maqam Ibrahim, di Raudhatun Nabi. Nah, itu tempat yang dimustajabkan doa. Kemudian ada waktu-waktu yang mustajab, antaranya pada 2/3 malam, antaranya bainal azan wal iqamah. Di antara azan dan iqamah itu doa yang mustajab. Antaranya doa-doa orang yang dia zalimi, ini doa-doa yang mustajab. Doa orang yang di dalam pemusafiran, doa-doa yang mustajab yang melibatkan waktu. Dan bila seorang muslim memohon kebaikan dalam urusan dunia dan akhirat, Allah pasti memberinya. Ya, betul. Nah, dan waktu itu, yakni waktu yang dikatakan sebagai doa yang mustajab, iaitulah pada setiap malam. Lebih khususnya pada 2/3 malam. Hadis riwayat Muslim daripada Jabir. Jadi kita perlu yakin, setiap doa kita ni Allah pasti akan makbul. Dan Allah Ta'ala tidak akan menolak doa hamba-hambanya selama mana seseorang itu meminta dan memohon kepada Allah dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa. Apa makna doa yang tidak tergesa-gesa? Doa yang minta dengan penuh adab. Doa yang minta dengan penuh ketenangan. Ni kita nak minta, nak lolo, biar dapat kamu, biar dapat kamu. Jadi Tuhan tak terima doa orang yang buat ataupun orang yang meminta secara isti'jal, secara tergesa-gesa, secara terburu-buru. Tak sabar. Pada masanya, pada saatnya, pada ketikanya Tuhan akan beri mana apa yang kita minta. Maka berdoalah dengan penuh ketenangan, dengan penuh khuduk hati, dan pada waktu-waktu yang Allah Ta'ala jamin kepada kita mustajab doa tersebut. Di antaranya lagi doa pada hari Jumaat. Hari Jumaat tu ada satu waktu yang Allah Ta'ala rahsiakan. Bila tetapi sekiranya seseorang itu berdoa pada waktu tersebut, betulan dengan waktu tersebut, Tuhan akan istijabah. Malam Lailatul Qadar, doa yang istijabah. Apa lagi? Banyaklah Rasulullah SAW ceritakan kepada kita. Kemudian kata pengarang kitab kita, telah dijelaskan di pelbagai kitab suci yang diturunkan sebelumnya bahawa Allah Ta'ala berfirman, berdustalah orang yang mengaku cinta kepadaku, tetapi setiap malam ia selalu tidur dan melupakanku. Allah Ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat untuk malam ini, mudah-mudahan kita mengambil manfaat dan pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa man yadhakkaru illa ulul